Sihat ke semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila Ustaz di apa SMK buat baru? Oh, awal tahun ni. Awal tahun ni dapat. Betul. Ha. Apa buat baru dia ada musik lah. Dia tak ada ponsel, dia cuma ada asrama. Daripada Alma yang mana bilangan pelajar ramai? Kalau ikutnya lebih kurang je. Kurang. Cuma dia ada asrama, ada budak bola lah. Oh. Dia nak bagi Mereka bola. Hmm. Asrama lelaki sih, ada lelaki perempuan? Lelaki semua. Tapi budak-budak bagus, budak-budak dengan kata. Alhamdulillah. Depa takut kalau depa buat nakal nanti kena buang asrama, depa minat bola. Depa jadi anak yang taat lah pada warden, tak melawan. Baguslah, alhamdulillah. Sebab bola pun kalau depa betul-betul main boleh jadi satu pendapatan besar. Ya. Amal lah ni punya cerita. Okey, 91 lah. Kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya juga pada malam ni kita dapat sekali lagi terus sama-sama menyelesaikan program generasi Al-Quran Surau Taman Jaya, mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-161 insyaAllah. Dan pada malam ni kita betul kerana kita punya guru kita atau khalifah kita pun dah menyertai, dah join dah Google Meet untuk bersama kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi ada kawan-kawan kita mungkin terlewat untuk join. Walau bagaimanapun dah sekarang ni dah pukul 9.40. Jadi marilah terus kita mulakan program kita seperti biasa dengan memulakannya dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang telah saya war-warkan, alhamdulillah pada malam ni sekali lagi Ustaz Dr. Muhammad Faisal bin Haji Bakar merupakan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gua Perahu sudi untuk bersama-sama kita sekali lagi pada malam ni. Jadi kita mengalung-alungkan kehadiran Ustaz dan mengucapkan juga terima kasih kerana sahabat kali bersedia untuk menjadi guru atau khalifah kita dalam program Generasi Al-Quran ini. Jadi insyaAllah Ustaz akan bersama-sama kita pada malam ni. Jadi Ustaz dah biasa dengan program ni dan tuan-tuan pun dah biasa. Jadi rasanya tak perlu kita terangkan apa yang berlaku dalam program ni. Jadi kita boleh teruskan mulakan
di mana pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi membaca Al-Quran 3 muka surat, menyambung bacaan yang kemarin. Okay, kita akan baca pada malam ni muka surat 537 sampai 539. 537 sampai muka surat 539, iaitu kita akan baca surah dari ayat-ayat daripada surah Al-Waqi'ah ayat 77 sampai habis, itu ayat 96. Terusnya kita akan sambung membaca surah yang ke-57, iaitu surah Al-Hadid ayat 1 sampailah ayat yang ke-18, iaitu surat 539. Jadi tuan-tuan boleh dah buka muka surat 537 sampai 539. Kemudian insya-Allah selepas saja kita akan Ustaz akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat tersebut secara tertib, dan insya-Allah kita akan dengar dan akan mengikut bacaan di rumah masing-masing seperti mana kita Khalifah Yasin kita selalu kita buat, insya-Allah. Jadi selepas tu insya-Allah saya akan bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat yang kita baca tersebut, dan akhir sekali saya akan serahkan balik program ni kepada majlis ni, kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ilmu kepada kita dalam slot weekend kita, itu kuliah jam 10 kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan nak bersedia, tuan-tuan boleh buka muka surat 537 ataupun lihat pada skrin. Saya juga dah tayangkan ayat-ayat berkenaan untuk kita baca mengiringi bacaan Ustaz nanti insya-Allah. Jadi kalau dah bersedia, saya tanpa melengahkan masa lagi mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Fisal bin Haji Abu Bakar untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Quran dari muka surat 537 sampai 539. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Dia mula dengan innahu ke, cikgu? Ya. Innahu ya, insya-Allah. Baik. Kita tuan-tuan baca pelan-pelan ya, saya baca kuat Kita mula dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعلم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا
نقتبس من نوركم للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni kita dah dapat lagi membaca 3 lagi muka surat daripada Al-Quran, iaitu muka surat 537 sampai 539. Betul kita pada malam ni kita dapat bersama-sama baca, mengiringi bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Qadir Ustaz Dr. Muhammad Kisol yang membacanya sebentar tadi. Jadi insyaAllah seterusnya saya akan bacakan terjemahan ayat-ayat yang kita baca tersebut dalam bahasa Melayu insyaAllah. Muka surat 537. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan Allah dari syaitan yang derajam. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, iaitu Al-Quran, dan kamu jadikan rezeki yang kamu terima daripada Allah untuk mendustakannya? Maka mengapa tidak menghalang ketika nyawa telah sampai di kerongkongannya, dan kamu ketika itu melihat, dan kamu lebih dekat kepadanya daripada kamu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar? Jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperolehi ketenteraman dan rezeki serta syurga yang penuh kenikmatan. Kiranya dia termasuk di kalangan golongan kanan, maka
salam bagimu wahai golongan kanan, sambut malaikat. Dan sekiranya dia termasuk dalam golongan orang yang mendustakan dan tersesat, maka dia disambut dengan siraman air yang mendidih, dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Seterusnya surah yang ke-57, surah Al-Hadid, bermaksud besi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy yang layak dengan kesuciannya. Dia mengetahui apa yang ada ke dalam, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia Maha mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian daripada harta yang dia menjadikan kamu sebagai penguasanya, iaitu amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia mendapat pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan dia telah mengambil janjimu kepada kamu orang-orang mukmin. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada Muhammad untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya, dan sesungguhnya Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama lagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Allah menjanjikan kepada mereka balasan yang lebih baik, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat kali ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di depan dan di sisi kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, hari ini ada berita gembira untukmu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itu kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu dalam keadaan ragu terhadap janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan syaitan datang memperdayakan kamu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan daripada kamu maupun orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Belum sampaikah wahyunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah
dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah berbuat seperti mana orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahawa Allah yang menghancurkan bumi setelah matinya kering. Ketahuilah bahawa Allah yang menghidupkan bumi setelah mati kering. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah lebih baik lelaki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang agung. Alhamdulillah tuan-tuan, kita pun dah dapat sama-sama meneliti, mendengar sedikit terjemahan dalam bahasa kita sendiri. Semoga kita dapat faham apa yang Allah firmankan kepada kita dalam Al-Quran, dalam surah ni, di mana pada surah yang ke-56 hari itu kita sambung bacaan di mana kita mendengar apa yang kita dapat tahu daripada Allah firmankan kepada kita mengenai gulungan, bagaimana nasib gulungan kanan dan gulungan kiri. Gulungan kanan banyak dalam cerita dalam Al-Surah Al-Waqi'ah menceritakan mengenai gulungan kanan dan gulungan kiri. Berbahagialah orang yang menjadi gulungan kanan, memilih di dunia ni untuk menjadi gulungan kanan dan dirahmati Allah menjadi gulungan kanan yang sebenarnya di akhirat kelak. Dan sangat seksa bagi orang yang termasuk dalam gulungan kiri. Dan dalam ayat ni disambung yang kita baca hari ini juga masih menceritakan mengenai kelebihan gulungan kanan yang Allah redai. Seterusnya dalam surah Al-Hadid banyak mengisahkan tentang infak, bersedekah, kelebihan bersedekah bagi orang-orang mukmin. Bagi orang-orang kafir walaupun dia bersedekah tetapi pahalanya dia tidak Allah tidak dia tidak sedekahnya menjadi satu sedekah yang biasa atau sumbangan yang biasa tetapi tidak diterima di sisi Allah SWT, kecuali kita menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT, yang tunduk dan mengabdikan diri kepada Allah SWT sebagai seorang muslim. Alhamdulillah tuan-tuan. Seterusnya untuk lebih kita memahami yang seterusnya, mungkin ilmu yang kita akan sampaikan pada kita pada malam ini akan lebih bermanfaat untuk kita dalam mencari setiap hari kita menambahkan ilmu pengetahuan, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Fisal untuk menyampaikan tazkirah ilmu kepada kita dalam satu konten. Dengan ini saya persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Alhamdulillah. Semua istiqamah semua nah. Alhamdulillah. Tahniah. Sikit saja saya nak kongsikan kalau kita baca Al-Quran ini dia ada 17 makhraj huruf, iaitu 17 tempat nak keluar huruf. Jadi kalau kita tahu tempat keluar huruf itu, jadi kita boleh cuba bagi betul lah. Dia ada contohnya huruf-huruf yang keluar daripada halqum kita, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, kan? Itu semua adalah huruf-huruf yang keluar pada halqum bawah sekali. Kemudian huruf yang atas sikit daripada halqum itu qa. Bila kita sebut qa, kita kena munculkan mulut kita sikit. Kemudian atas daripada qa adalah kaf. Kemudian atas sikit lagi
betul-betul dengan langit-langit kita tu, ja, sya, ya, ya. Dan dad ni, bila kita sebut dad, kita kena bawa lidah kita angkat lidah, bawa ke pipi, sama ada belah kiri atau belah kanan. Dad, ya. Kalau kita boleh belah kiri, kita bawa lidah kita ke kiri. Dad, dia bukan lidah tu terangkat ke atas macam biasa, tetapi dia kena tolak ke kiri ataupun tolak ke kanan, ya. Kemudian bila kita dengung, idgham, jadi kita kena rongga hidung kita, makhrajnya iaitu hidung. Kemudian rongga bibir kita, contohnya dia di bibir saja. Wa, ba, dalam sikit pada ma dengan wa dengan ba, iaitu fa. Kemudian dalam sikit za, za, sa. Kemudian dalam sikit qa, da, sa. Dalam sikit di bawah za, sa, sa. Ya. Kemudian dalam belah atas la, na, dan ra. Okey. Jadi itu contoh-contoh. Maksudnya kalau kita dapat belajar menyebut tempat-tempat keluar dengan betul, jadi insya-Allah kita punya bacaan akan bertambah baiklah. Insya-Allah. Kadang-kadang kita nak baca dengan baik, mungkin ada masalah lidah ke, masalah gigi ke, sebagainya, ya. Tapi bila kita tahu tempat-tempat keluar tu, kita cubalah. Baik. Dalam beberapa ayat yang kita baca tadi, ada menceritakan tentang golongan kanan, golongan kiri. Jadi saya nak ambil sikit saja, iaitu berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu bahawa secara amnya di dalam Al-Quran disebutkan ada 7 nama-nama syurga. Misalnya syurga Firdaus, kan? Syurga Ma'wa, kemudian syurga Adni, ataupun syurga Khuldi, syurga Na'im, kemudian syurga Darussalam, kemudian syurga Darul Al-Qarar. Jadi ini adalah nama-nama syurga, dan sebahagian ulama mengatakan bahawa syurga-syurga ini bermakna tingkatan-tingkatan. Nama berbeza ini menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam syurga. Dan digalakkan, ya, bila kita nak mohonlah syurga yang paling baik, iaitu syurga Al-Firdaus, ya. Baik. Jadi bagaimana keadaan kehidupan orang-orang dalam syurga? Kita cuba menelusuri ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menceritakan kehidupan orang-orang dalam syurga. Mudah-mudahan keindahan dalam syurga itu akan memberikan galakan kepada kita untuk kita berusaha menjadi salah seorang daripada penghuninya, ya. Jadi dalam surah Al-Dukhan, selain daripada surah Al-Waqi'ah tadi yang kita baca, ada juga dalam surah lain, di mana dalam surah Al-Dukhan ayat 51-57 disebutkan bahawa orang-orang yang akan masuk dalam syurga ini adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya takwa ni apa? Iaitu orang yang takut kepada Allah. Takwa ni maksudnya kita bukan beriman di segi kita kata hafal rukun iman saja, tetapi tak ada perasaan takut. Takwa ni maksudnya takut nak buat benda yang Allah larang, kan? Takut
takut pada neraka Allah, kan? Kerana di dalam syurga ini tak ada dah mati-mati, ya, tak ada dah mati abadan abada. Allah memberikan kurnia kepada siapa? Iaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka ini terlepas daripada siksa api neraka. Dan orang-orang yang memperolehi, mudah-mudahan kita termasuk ni, adalah orang-orang yang mendapat kurniaan syurga ni adalah orang-orang yang berjaya lah. Berjaya kehidupan yang abadi, yang kekal abadi, yang tak akan musnah lagi. Kemudian disebutkan juga bahawa dalam syurga ini penuh dengan kedamaian. Surah Al-Hijr ayat 58, iaitu orang-orang yang bertakwa bila masuk dalam syurga mereka akan merasakan aman dan sejahtera. Jadi perasaan tak puas hati ke, dendam ke, tak ada dah di kalangan orang-orang syurga. Jadi Allah buanglah sifat-sifat yang tak baik itu dalam diri mereka. Tidak rasa penat, tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Bila kita dah masuk, kita tak akan keluar lagi. Dan orang-orang yang masuk kemudian dalam syurga kerana maksiat-maksiat yang dia tidak bertaubat dan sebagainya, Allah ampunkan, insya-Allah, selagi dia beriman, selagi dia tidak syirik kepada Allah. Cumanya nanti dia keluar pada neraka, adalah tanda kepada dia, iaitu aifun minan nar. Ulama ada berbagai pendapat yang mengatakan aifun minan nar ini seolah-olah macam pada diri dia itu ada tanda-tanda bekas ahli neraka. Ini yang paling mereka rasa malu sekali. Tetapi jika Allah ampunkan mereka untuk masuk syurga, itu satu nikmat yang besar lah. Dalam surah Al-Kahfi yang kita selalu baca, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, kan, pada hari Jumaat, Allah menyebut berkaitan dengan Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang mengerjakan amal kebaikan. Jadi contohnya, kita kalau yang dapat pergi masjid, kan, walaupun RM1 kita masukkan dalam tabung masjid, kita panggil tabung subuh, kan. Bila kita masukkan dalam tabung subuh itu, malaikat akan doakan khusus untuk kita. Jadi cuba kita amalkan. Bagi ibu-ibu yang tak pergi masjid, yang tak dapat pergi masjid, sediakan satu tabung di rumah, kan. Subuh saja, bubuhlah duit dalam tabung itu. Semasa kita bubuh, kita doa kepada Allah apa yang kita harapkan. Kalau kita masalah dengan anak-anak, kita masukkan tabung dan kita doa kepada Allah. Allah bagi hidayah, bagi ampunan, bagi buka pintu hati anak-anak untuk solat ke, untuk berkelakuan baik ke, dan sebagainya. Kemudian ahli syurga ini juga mendapat rezeki yang tidak ada tandingannya. Jadi kita tahu bahawa kalau di rumah kita ni, kita ada ayat kuku, kan, kuku ke apa-apalah untuk penafi ayat, kan. Tetapi penghuni syurga ni, mereka mendapat air daripada sungai dalam syurga terus masuk ke dalam rumah mereka. Kemudian keadaan syurga yang berbau wangi, kemudian keadaan syurga yang bersih, sehat, penghuni-penghuninya tampan, wangi, bidadari-bidadarinya yang kekal muda, kan. Bidadari-bidadari yang kekal muda. Ibu-ibu yang masuk syurga jadi ketua pada bidadari, kan. Maknanya
Hebatlah ketua bidadari pun dah segak, ibu-ibu jadi ketua pada bidadari lagi segak lah kan. Pernah diriwayatkan Nabi bergurau dengan seorang ibu tua kan. Dan Nabi kata orang tua tak masuk surga kan. Tak ada dalam surga ni, tak ada orang tua. Menangislah ibu ni kan. Sebenarnya Nabi nak beritahu bahawa ibu-ibu ataupun bapa-bapa yang dah tua masuk dalam syurga umurnya adalah 30-an. Maknanya masih muda, sihat, kuat, gagah, kasar. Hadis yang panjang disebutkan, hadis ni walaupun dia gharib, tapi ada disebutkan kekuatan bagi bapa-bapa lebih daripada 10 kali kekuatan di masa di dunia lagi kan. Jadi keadaan syurga yang begini indah, keadaan syurga yang begitu cantik, jadi adakah padan dengan ibadah yang kita buat yang terlalu sedikit tu kan. Kalau dengan amalan kita tu memanglah banyak macam mana pun memang tak padan dengan nikmat Allah beri. Nikmat mata kita pun dah tak cukup dah untuk nak balas dengan ibadah kita. Tetapi kita masuk dalam surga, kita mohon kepada Allah iaitu untuk kita buat amal ibadah tu supaya Allah redha dengan kita kan. Kita buat baik dengan orang, kita infak kepada orang, kita buat apa saja kebaikan, kita harapkan dengan cara macam tu Allah redha dengan kita kan. Jadi saya nak akhiri sedikit tazkirah saya ni, iaitu sebuah ayat Al-Quran surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sangat marah apabila kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri pun tak buat. Ini untuk orang yang bercakap macam saya lah kan. Kabura maqtan 'indallah, sangat besar kemurkaan di sisi Allah apabila kamu berkata-kata tetapi secara praktiknya kamu pun tak buat. Jadi orang yang bagi tazkirah selalu ni pun kena beringat, bukanlah sedap kita nak bagi tazkirah kat orang tapi kita sendiri pun kita tak laksanakan, dan Allah tahu apa yang kita buat, apa yang kita tak buat. Yang baik itu daripada Allah, lemah itu pada diri saya yang banyak kekurangan ini. Minta maaf banyak-banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mintaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang telah pun memberikan kita ilmu pada malam ni, di mana pada peringkat awal tadi Ustaz memberikan mengenai makhraj huruf, tempat keluar huruf yang kita baca, huruf-huruf hijaiyah Arabiah yang kita baca untuk membaca Al-Quran. Jadi tempat suaranya sangat penting untuk kita ketahui seperti mana Ustaz beritahu supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan yang terbaik. Kalau mampu kita baca seperti lahjah Arab. Tadi Ustaz sembang peringkat awal dengan saya sebelum kita mulakan program ni. Kita banyak yang kita baca macam lahjah, orang panggil lahjah Melayu. Melayu, cara Melayu tak ikut lahjah Arab. Jadi sebab tu Ustaz berikan tadi info mengenai makhraj huruf. Patutnya kita akan belajar dulu makhraj huruf supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan yang seperti mana yang mampu kita baca. Seterusnya Ustaz memberikan tazkirah mengenai syurga-syurga kelebihan yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman, yang mendapat rahmat Allah SWT, yang masuk ke syurga yang merupakan gulungan kanan. Jadi tingkatan-tingkatan syurga di mana ia merupakan motivasi untuk kita sampai ke sana, kita kena beramal
seperti amal juga daripada dunia ni lagi amal seperti mana amal yang Allah bagi, kerana amal-amalan yang kita buat tersebut akan terus sampai membawa kita kepada syurga Allah SWT. Jadi kerana sekalian, mungkin tuan-tuan dan puan nak berinteraksi dengan Ustaz kita pada malam ni, jadi saya nak serahkan kepada tuan-tuan dan puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Yang pertama pun lama lah apa kami punya pengurusi rukun tetangga Taman Jawijaya kita tak berinteraksi, jadi nak jemput yang pertama saudara Rizal kita, Rizal Abdul Rahman, untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Rizal. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Ustaz. Tak ada apa nak tanya Ustaz Rasanya banyak ilmu yang dapat pada malam ni dengan Ustaz. Terima kasih Ustaz banyak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan terusnya nak jemput orang Taman Jawijaya juga, Cikgu Mila, Cikgu Jamilah Harun. Kalau nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan Cikgu Jamilah Harun. Mana Cikgu Jamilah? Left dah kot, terleft dah. Oh, terleft dah. Nak sekolah pada, nak jemput Cikgu Nolilawati. Ni kawan kita lah ni, Cikgu Nolilawati. Silakan berinteraksi Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah Ustaz dapat sekolah Kuar Perahu. Dekat rumah saya ni. Oh, Saya duduk di Taman Kuar Perahu. Oh, masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz duduk di rumah di mana ya? Saya di Sungai Petani, Taman Kempas. Oh, jauh juga berulang tu. Alhamdulillah. Ya, Ustaz ya, di awal tadi Ustaz ada sebut tentang 17 makhraj bila kita baca kan. Bila orang dah berumur, sebahagian daripada giginya dah rosak, kena cabut. Kan? Jadi susah juga dia nak sebut beberapa perkataan lah Ustaz ya. Ya, betul. Jadi kewajipan dia untuk buat gigi baru lah. Gigi palsu. Ke macam mana? Sebab saya ada dengar lah kalau kita tak buat apa-apa, sampai bila pun kita nak sebut tak betul. Ya, betul. Minta pandangan Ustaz. Terima kasih. Setuju. Jadi kita usaha. Jadi sebab apa? Wa ma taufiqi illa billah. Ya. Saya mohon taufik kepada Allah untuk bagi respon soalan cikgu. Kita tahu bahawa makhraj huruf ini dia berkaitan dengan keadaan mulut kita kan. Jadi kalau sekiranya angin keluar, kalau gigi depan kita tak ada kan. Jadi bila kita sebut dia sama ada sa jadi sin, sin jadi sa kan. Sedangkan ada beberapa perkataan-perkataan yang kita tukar huruf tu dia boleh bertukar makna. Jadi maknanya kita usaha kata mana kita mampu. Jadi kalau kita boleh nak baca tu, kita pasang gigi palsu. Setengah gigi palsu dia tak berapa sedap nak makan ya. Sakit dan sebagainya kan. Jadi kalau boleh kita waktu kita nak baca kita pasang gigi palsu dan bunyi lebih baik, insya-Allah sakit sikit waktu nak baca tapi Allah tahu kita usaha kan. Jadi sudah pasti ganjarannya tak sama dengan orang yang tak ada gigi palsu. Sebab bila orang yang susah nak baca, ganjaran sekali ganda lagi. So jadi sebab kita nak beribadah ni nak cari redha Allah. Bila Allah tahu Allah uji kita dengan gigi kita begitu, tapi kita tidak putus asa untuk cari Allahu Akbar. Inilah sebenarnya yang kita nak buktikan kepada Allah. Hasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka
Bahawa mereka akan dibiarkan berkata, kami nak buat baik, kami nak masuk surga, tapi dia tak buat apa-apa. Kan? Jadi bila kita buat sesuatu, kita dah bukti kepada Allah. Kita sebenarnya bukan lip service saja, tapi kita nak buat. Tapi kemampuan kita setakat tu. Jadi ganjaran Allah bagi lebih. InsyaAllah. Ya? Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Nama insyaAllah. Terima kasih Puan Nolendawati. Seterusnya nak jemput orang Taman Jaya Jaya juga, Haji Yaakob. Ayo, lama dah tak berinteraksi. Jadi mungkin Haji Yaakob nak berinteraksi. Silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makrah Huluk ni memanglah susah bagi kita lah nak sebut bagi yang berumur ni. Jadi kita nak sebut Haji tu kadang-kadang dia jadi lain. Haji umur apa dah Haji? Ya? Haji umur apa dah? Dah tu orang dia penjen lah. 60 lebih lah. Jadi kadang-kadang kita tak tepat dengan hurufnya. Jadi macam mana kita nak usahakan bagi tepat balik huruf tu. Dengan lain, dengan roh. Itu saja. Ya. Terima kasih. Jadi macam kita kata tadilah kan. Jadi mana kita usaha. Jadi setakat mana kita mampu buat. Sebab apa? Islam itu Allah bukan nak menyusahkan kita. Tapi kita bila kita usaha tu untuk kita dapat keredaan Allah. Ingat itu ya. Kita usaha nak bagi baca, bagi tepat. Setakat mana kita mampu. Kemudian kita serahkan kepada Allah. Ya. Contoh yang selalu orang sebut saya dengar wassalatu wassalam kan. Jadi sad jadi sin jadi sad jadi sin, jadi wassalatu wassalam. Jadi sebenarnya wassalatu wassalam kan. Sad lepas tu sin kan. Bila kita tak tahulah mungkin mereka tak dapat petua betul yang bila nak sebut tu kan. Jadi kita dengar kesian lah kan, kesian lah. Sebab bila sebutan tu as-salah, as-salam dan lain-lain makna kan. So jadi kita cuba cuba sekat mana yang kita mampu. Kalau boleh kita bertalaqi dengan, kalau boleh kita bertalaqi dengan guru-guru, cuba pendengarkan di depan mereka kan. Bacaan yang rukun dalam bacaan dan salat ni antaranya ialah Fatihah kan. Jadi macam saya sebut kat Tuan Haji Rahim tadi, kalau tuan-tuan ada kesempatan nak pergi umrah ke, carilah guru-guru di Madinah, di Masjid Nabi tu, ataupun guru di Masjidil Haram. Masa saya pergi haji pada tahun 2018, di umrah 2019, saya pun pergi jumpa, duduk depan guru orang Arab. Kita bacakan Fatihah depan dia dan dia akan tegur terus. Kalau boleh kita rakam teguran dia tu dengan handphone kita. Jadi kita balik, kita cuba kan. Kita cuba baca macam yang dia baca. Masya Allah kan. Walaupun tak dapat 100%, jadi kita dapatlah kita kata usaha dan lebih baik daripada yang kita biasa baca kan. Wallahu a'lam bissawab. Masih Haji boleh ke Haji? Boleh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Haji Yaakob. Seterusnya yang terakhir saya nak minta apa Puan Hajar Saliah untuk berinteraksi dengan Ustaz, boleh ke? Silakan Puan Hajar Saliah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan pun berkisar pada makhraj huruf juga. Macam mana yang kalau kata orang tu dia ada sumbing, cleft. Jadi tentu dia tak boleh sebut huruf, ada setengah-setengah huruf dengan betul kan, dia akan semuanya melalui hidung je. Macam tu adakah dia terjadi kesalahan besar ataupun macam mana keadaan dia? Okey. Jadi orang yang ada macam salah begitu,
kita tahu itu adalah ujian Allah pada dia kan. Jadi sebaik-baik orang begini kalau berjamaah, sembahyang berjamaah, dia jangan jadi imam lah kan. Bagi orang yang qari jadi imam. Tapi saya pernah jumpa di Johor lah. Bila saya kahwin dengan orang Johor, jadi orang Johor dia punya pelak dia lain kan. Pelak dia Jawa, pelak Jawa. Jawa. Dan dia bukan Jawa saja, imam dia tu Jawa yang mulut sumbing. Tu dia. Tapi saya tengok usaha dia, dia pergi operate hingga sumbing dia tu dah tak sumbing dah, kan? Dan dia baca, kita kata A lah, kan? Boleh baca balik dengan A. Jadi mana dia ada usaha dia. Cumanya waktu yang dia belum buat lagi, bacaan dia masih lagi tak apa sempurna, sebabnya dia jangan jadi imam lah. Kan? Untuk diri dia lepas. Semuanya dia tak boleh jadi imam. Dan dia kalau sekarang ni tak apa ramai dah orang yang sumbing kan. Dulu kita selalu jumpa juga kan. Mungkin dah ada perubatan kot sekarang. Jadi insyaAllah dia cuba sedaya upaya yang dia mampu. Jadi kalau takat mana yang dia boleh, Allah akan terimalah insyaAllah. Malah bukan saja sumbing. Kalau kata mu'alaf yang masuk Islam kan, dia baca Fatihah tak reti kan. Yang dia reti apa dia? Contoh dia reti bismillah saja. Dia ulama fiqh kata dia baca waktu dia semayang, dia sebut bismillah, bismillah, bismillah sepanjang bunyi macam panjang Fatihah tu pun Allah terima. Dia tak mestinya dia kena baca semua. Dia reti setakat bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu je yang dia reti. Fatihah. Allah terima. Jadi maknanya sebab itu kita janganlah cepat kita kata nak menghukum orang kan. Sebab dia Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan banyak huraian-huraian para ulama dan kitab-kitab yang huraikan berkaitan dengan perkara ni ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang berinteraksi, sudi berinteraksi dengan Ustaz, dan terima kasih banyak juga. Terima kasih kepada jawapan-jawapan Ustaz yang berikan kepada kita, memberi pencerahan kepada kita dengan permasalahan yang dikemukakan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukuplah apa sesi kita pada malam ni. Jadi sebagai akhirnya, sekali lagi saya nak menjemput Ustaz untuk membacakan doa agar kita dapat aminkan bersama. Semoga kita dengan doa-doa tersebut Allah makbulkan, kita semua boleh manfaat, kita semua boleh kejayaan dalam kehidupan kita di dunia ini lagi, sehingga membawa kepada kehidupan kita di akhirat kelak. Dengan itu saya mempersilakan sekali lagi Ustaz untuk doa. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم إنا نستحمدك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، فكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقن على طاعتك وتعاهدا على دعوتك وتواهدا على نصرة شريعتك واسق اللهم رابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوة سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم آمين 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 يا رب العالمين. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita harap kita mohon agar Allah SWT makbulkan doa yang Ustaz bacakan sebentar tadi yang kita dapat aminkan bersama. Semoga kita semua boleh bermanfaat yang baik daripadanya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus setia mengikuti program kita. InsyaAllah kita akan teruskan lagi program ini pada malam esok pula. Jadi sebagai penutup ya, marilah sama-sama kita membaca doa khatam Quran yang biasa bernasib ini. Jadi sama-sama Allahumma rahmatna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna majasina wa alimna minhu majahilna wa zidna tilawatahu ana alayhi waj'alhu lana hudatan ya